Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Amma ba'd. Syirik niat, keinginan dan juga qasad. Syirik ini dapat dilihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Maksudnya, sesiapa yang keadaan usahanya semata-mata berkehendak kehidupan dunia dan perhiasannya dengan tidak disaksikan sama oleh Al-Quran tentang sahabatannya, maka kami akan sempurnakan hasil usaha mereka di dunia dan mereka tidak dikurangkan sedikit pun padanya. Mereka lah orang-orang yang tidak ada baginya pada hari kiamat kelak selain daripada azab neraka. Dan pada hari itu gugurlah apa yang mereka lakukan di dunia dan batallah apa yang mereka telah kerjakan. Jadi sesuatu ibadat, amalan kebaikan itu yang dilakukan bertujuan, bermaksud, niat dia untuk memperolehi kesenangan dunia, harta benda dunia, kemewahan, wang ringgit, pujian, sanjungan, pengaruh, pengikut. Dia bukan kerana Allah. Ini termasuk di dalam sebahagian daripada perkara syirik. Syirik di sudut niat. Sepatutnya setiap sesuatu ibadat, amalan, apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk melakukan amal ibadat dengan tulus ikhlas kepada Allah. Ibadat-ibadat yang dipersembahkan itu semata-mata kerana Allah. Itulah tujuan Allah Ta'ala perintahkan supaya seseorang itu buat ibadat semata-mata kerananya. Tetapi di sana ada di kalangan manusia, sebahagian daripada kalangan manusia ibadat nampak di sudut zahirnya cantiklah, ibadat, amalan kebaikan. Di sudut zahirnya macam sesuatu perbuatan menyembah Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan ibadat itu kepada Allah, nak tunjukkan kepada Allah, nak tunjukkan kepada Allah. Tetapi hati yang tersirat di dalam niat dia sebenarnya bukan. Perbuatan itu memang nampak macam nak tunjuk kepada Allah di sudut zahir. Sebenarnya dalam niat hati dia, dalam lubuk hati dia, semua kerana dunia. Kerana wang ringgit ke, pujian ke, harta benda ke, kemewahan, kesenangan. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Orang yang macam ni dikira sebagai syirik juga. Syirik di sudut niat. Kerana buat ibadat dia paling daripada maksud asal kepada Allah, kepada tujuan yang lain, iaitu kerana dunia. Man kana yuridul hayatad dunya, barang siapa yang berkehendaki kehidupan dunia, kesenangan dunia, wa zinataha, dan juga perhiasan, kekayaan dan perhiasan, nuwaffi ilaihim a'malahum, kami sempurnakan apa yang dia nak. Habuan tu dapat. Bukan kata tak dapat. Habuan yang dia niatkan, apakah yang dia maksudkan, apa yang dia hajati memang dapat. Habuan pun habuan dunia tu dia dapat. Tetapi dalam waktu yang sama, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah illa an-nar, tidaklah bagi mereka itu di akhirat melainkan neraka. Sebab apa? Walaupun buat ibadat banyak masuk neraka. Wa habita ma sana'u, kerana terbatallah segala apa yang mereka lakukan fiha pada kehidupan dunia, wa batilun, sia-sia. Terbatal, sia-sia, makanu ya'malun, sesuatu yang mereka lakukan. Banyaklah ibadat bertahun-tahun, berbagai-bagai jenis ibadat yang dipersembahkan, semuanya sia-sia. Di dalam ayat yang lain, haba'an mansura, sebagaimana debu-debu yang berterbangan, tak ada nilai, tak tetap. Itulah perumpamaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu ibadat yang dipersembahkan bukan bermaksud, bertujuan ibtigha'a mardatillah, mengharapkan keredaan Allah. Jadi kesimpulannya, sebahagian daripada bentuk syirik ini adalah syirik niat. Buat sesuatu amal di sudut zahirnya macam ibadat, macam amal soleh, tetapi maksud dan tujuannya bukan berdasarkan kepada tuntutan Allah, kehendak Allah, tujuan untuk mempersembahkan ibadat itu kepada Allah.
Okey, terus. Syirik ketaatan. Yang kedua, yang keseterusnya, sebelum ini dah ada dah yang kedua, ketiga kan, ni yang keempat. Sebahagian daripada bentuk syirik, C ni yang ketiga, syirik ketaatan. Kita mentaati seseorang pemimpin, seseorang ketua, tanpa ketaatan yang dipanggil tidak berbelah bagi. Betul salah kita taat juga. Itu dipanggil syirik ketaatan. Ini berlaku dalam agama-agama kafir yang dilarang oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Seperti orang Yahudi dan Nasrani, bila dia taat kepada pemimpin dia, ulama dia, tok guru dia, ahli ibadat daripada kalangan mereka, dia taat sungguh. Sehingga pemimpin mereka, ulama mereka, ahli ibadat mereka boleh membuat satu hukum syariat. Boleh buat undang-undang baru selain daripada undang-undang yang ada dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Mereka terlalu memuja pemimpin mereka sehingga pemimpin ini berani mengubah kitab. Bila mengubah kitab tu, mereka buat satu hukum lain, syariat lain atau peraturan lain. Pun begitu, rakyat di bawahan ini taat juga, patuh juga, ikut juga. Yang tu yang bagi ayat Quran, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim, celakalah, nerakawilah orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka. Sebab apa mereka tulis? Mereka bagi tahu kepada orang ini adalah hadza min indillah, ini daripada Allah, lalu dipatuhi oleh pengikut. Nampak? Sedangkan pengikut pun sebahagiannya memang tahu benda itu maknanya rekaan daripada pemimpin mereka, ulama mereka, tetapi dipatuhi juga, tunduk juga, mereka taat juga. Ini termasuk di dalam syirik ketaatan. Pemimpin yang salah, ulama mereka yang salah, ahli ibadat mereka yang salah juga, mereka patuhi, mereka tetap tidak berganjak daripada menumpahkan ketaatan kepada pemimpin mereka. Okey, terus. Syirik ketaatan berlaku dalam mentaati para rahib, pendeta dan lain-lain dalam melakukan kemaksiatan. Syirik ini dapat dilihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Maksudnya, mereka menjadikan pendeta-pendeta dan ahli-ahli agama mereka sebagai pendidik-pendidik selain dari Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih Ibn Maryam, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Di syirik kecintaan. Okey. Ketika Adi bin Hatim At-Ta'i, dia datang bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan pakai salib. Lalu Rasulullah baca ayat ni. Mereka menjadikan ulama mereka, ahli ibadat mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah. Lalu dia kata, kami tidak menjadikan ulama kami, pemimpin kami, ahli ibadat ni sebagai Tuhan yang kami sembah. Lalu ditanya oleh Rasulullah, adakah tidak apa yang Allah Ta'ala halalkan, pemimpin kamu, ulama kamu kata haram, kamu ikut pemimpin kamu, kamu tak ikut Allah. Apa yang dihalalkan oleh Allah, pemimpin kamu kata haram, kamu kata haram. Apa yang diharamkan oleh Allah, pemimpin kamu kata halal, kamu ikut pemimpin, bukan ikut Allah. Itulah yang dimaksudkan menyembah, bukan sembah mesti macam tu, macam sembah sokong tu. Sebahagian daripada maksud menyembah, kita sembah beribadat. Sebahagian lagi dengan dalam maksud sembah juga memberi ketaatan yang setia kepada pemimpin, kepada ulama dan juga ahli ibadat. Okey, kalau kita tengok dalam tafsir Jalalain, dia kata ittakhadhu ahbarahum. Mereka menjadikan ahbar, hibrun. Ahbar jamak daripada hibrun, ulama ul Yahudi. Jadi ahbar ni ulama Yahudi. Wa ruhbanahum ubadun Nasara, ahli ibadat daripada kalangan orang Nasrani. Maknanya Yahudi dan Nasrani ni sama je. Mereka punya perangai, mereka punya cara. Arbaban min dunillah, Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Macam mana dia anggap Tuhan tadi? Bukan mereka sembah padri itu, tak. Mereka menjunjung tinggi peraturan-peraturan, undang-undang, hukum hakam yang dibuat oleh padri. Itu maksudnya menyembah.
Dia kata Tuhan-Tuhan selain daripada Allah, haitsu ittaba'u fi tahlili ma harramallahu wa tahriri ma ahallallah. Sekira-kira ataupun sebagaimana apa yang telah dihalal, mereka mengikut apa yang telah dihalalkan, sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah, dan mengikut sesuatu yang haram, perkara yang haram, sesuatu yang telah dihalal oleh Allah. Jadi Allah Ta'ala kata halal, pemimpin kata haram, ikut haram. Allah Ta'ala kata haram, ulama Yahudi kata halal, mereka kata halal. Itulah yang dimaksudkan dengan maksud menyembah. Itulah yang dimaksudkan dengan maksud menyembah. Sebab itu di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, am lahum syuraka usyara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Adakah mereka mempunyai sekutu-sekutu, teman-teman, Tuhan-Tuhan yang boleh membuat hukum syariat selain daripada Allah? Syirik ni bukan kata ada Tuhan lain daripada Allah je. Berani ubah hukum, berani buat hukum, sedangkan hukum tu ada dalam Quran, dia pindah. Hukum tu tak sesuai dengan dalam Quran, tak sesuai dalam hadis, terpaksa kena buat undang-undang lain, peraturan lain. Seolah-olah hukum tu memang tak ada dalam Quran, sedangkan benda tu dah ada. Yang kedua tadi, selain daripada mengubah hukum, mereka taat kepada pemimpin mereka. Mereka taat kepada pemimpin mereka dalam perkara-perkara yang salah, walaupun pemimpin mengubah hukum Allah. Okey, terus. Syirik kecintaan dan kasih sayang. Sebahagian daripada bentuk syirik meletakkan kasih sayang kepada makhluk selain daripada Allah Ta'ala ini, lebih daripada Allah ataupun setanding dengan Allah. Sepatutnya kita kena meletakkan kasih sayang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang paling tinggi. Yang keduanya kepada Rasul. Rasul dengan Allah pun tak boleh kita samakan. Walaupun sayang kepada Rasul, sayang kepada Nabi, tak boleh kita samakan dengan Allah. Sebab Allah dia Khaliq, Rasul dia tetap bersifat sebagai makhluk, tak boleh sama. Walaupun sayang kepada Nabi, sayang sebagai manusia, sayang sebagai utusan, bukan meletakkan Nabi setanding dengan Allah. Adapun orang Nasrani, mereka nak meletakkan bahawa Al-Masih itu berkuasa seperti Allah. Sebab tu dia kata anak Tuhan, Maryam isteri Tuhan. Jadi bila anak Tuhan, dia ada power, ada kuasa sebagaimana Tuhan. Kalau Maryam isteri Tuhan, dia ada kuasa sebagaimana Tuhan, sebab dia Tuhan. Jadi mereka meletak, sebahagian daripada bentuk syirik ini meletakkan kecintaan dan kasih sayang kepada yang lain daripada Allah, sama sebagaimana Allah. Okey, terus. Syirik ini dapat dilihat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allah shadidul 'adzab. Maksudnya, walaupun demikian, ada juga di antara manusia yang mengambil selain dari Allah untuk menjadi sekutu-sekutu Allah. Mereka mencintainya, memuja dan mentaatinya sebagaimana mereka mencintai Allah. Sedang orang-orang yang beriman itu lebih cinta taat kepada Allah. Dan kalaulah orang-orang yang melakukan kezaliman syirik itu mengetahui ketika mereka melihat azab pada hari akhirat kelak, bahawa sesungguhnya kekuatan dan kekuasaan itu semuanya tertentu bagi Allah, dan bahawa sesungguhnya Allah Maha berat azab siksanya, niscaya mereka tidak melakukan kezaliman itu. Penutupan pintu yang boleh menyumbang kepada syirik. Jadi kita tengok di antara tindakan perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam dakwah ni, dia tuntut ruang-ruang, pintu-pintu, jalan-jalan yang boleh membawa kepada syirik. Jalan-jalan menyekutukan, menduakan Allah, menganggap ada makhluk ini berkuasa sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk ini disanjung, dipuja sebagaimana Allah. Sebab tu mari dalam hadis-hadis terlalu banyak Nabi larang. Lepas ni kita jumpa hadis-hadis dalam buku ni, larang kita menghias kubur,
dilarang buat masjid di atas kubur. Kan orang Yahudi Nasrani buat macam tu. Tujuannya bila mereka beribadat sembahyang teringat kepada orang alim. Macam cerita di zaman Nabi Nuh. Ayat yang telah kita baca dalam pelajaran kita yang lalu, wala tatarawunna alihatakum wala tazarunna waddan wala suwa'an, sampai habis tu. Kamu jangan tinggalkan sembah Allah. Dalam waktu yang sama jangan tinggal juga waddan, suwa'a, yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dalam waktu yang sama, orang-orang yang soleh ini pun kamu kena sembah juga. Jadi tujuan buat kubur ni di atas, buat masjid atas kubur, bila sembahyang, buat ibadah, dalam waktu yang sama teringat kepada orang alim, orang yang soleh yang berada dalam kubur tu. Bukan hati dia bulat kepada Allah. Nabi larang benda-benda yang berbentuk pujaan, mengagung-agungkan, mendewa-dewakan makhluk. Sama ada makhluk itu kubur, makhluk itu orang alim, makhluk itu orang yang soleh, makhluk itu adalah pemimpin. Semua Nabi larang, tutup ruang. Kalau dibuka, akan berlaku. Sebab tu saya duk nampak ada satu kumpulan golongan yang disebut dikenali sebagai golongan Salafi, yang orang tuduh Wahabi kan. Duk kata syirik, buat ni syirik, buat tawasul kepada kubur syirik, istighasah kepada kubur wali, orang alim yang telah mati syirik. Bukan kita tuduh mana-mana orang, kita takyin mana-mana orang, ini syirik, ini kafir, masuk neraka. Tak, tutup ruang. Kita tak pernah pun takyinkan siapa-siapa masuk neraka, siapa-siapa ni jadi syirik. Sebut kalau buat macam ni secara umum dia jadi syirik. Buat macam ni kita nampak macam pemujaan kepada kubur. Bukan satu tuduhan, kerana tutup ruang. Rasulullah dah tutup ruang. Kalau dibuka, tu macam-macam lah. Boleh minta kubur, boleh minta kat Tok Wali, akhirnya boleh minta kat pokok juga. Tapi kena ingat, kena niat bahawa pokok tidak boleh memberi kesan. Sebab apa? Tak ambil jalan daripada awal, tidak bertindak daripada awal, sekat ruang ataupun laluan-laluan yang boleh membawa kepada pintu kesyirikan. Dan adalah orang individu saya duk tengok, dia kata bab tawasul dah demo ni tak faham, bab istighasah pun faham salah. La ilaha illallah. Apa yang kita sebut ni semua penuh dengan rujukan, dengan fakta, dengan dalil, semua dalam kitab. Sebahagiannya saya dah bentang lah. Kitab apa yang mengatakan kalau apa dia bertawasul kepada kubur, kepada orang yang telah mati syirik, istighasah kepada syirik, semua ada dalil. Dia kata faham pun salah, tiba-tiba menuduh orang syirik. Jadi saya akan ulang sekali lagi malam ni, jalan untuk selamat, tutup ruang-ruang yang membawa kepada kesyirikan, khurafat, bid'ah ini, tak lain tak bukan kita kembali kepada akidah salaf. Itu jalan paling selamat, kembali kepada akidah salaf, sebagaimana yang kita dah buat dan sebahagian sahabat-sahabat bentangkan. Untuk selamat akidah manusia, nak jaga akidah ni bukan senang tuan-tuan. Rasulullah mengambil masa 13 tahun di Mekah cerita bab akidah ni. Madinah 10 tahun ya cerita masalah syariat. Sebab nak faham akidah ni bukan senang. Bukan sahaja perlukan kepada kefahaman, dia perlukan kepada tindakan. Apabila dah faham Allah Ta'ala berkuasa, selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak berkuasa dan tidak boleh memberi manfaat dan faedah, kesan daripada keyakinan itu, kita berdoa hanya kepada Allah. Kalau masih lagi duk puja makhluk, tak faham lah. Masih lagi mempunyai kepercayaan yang lain sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah, bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja yang berkuasa, yang boleh memperkenankan doa dan permintaan. Jadi dia kata tutup ruang. Hak kita duk buat ni sebahagian daripada cara kaedah tutup ruang. Ruang-ruang yang membawa kepada syirik. Dan terjebak dan jatuh ni berat. Nak tarik balik bukan senang. Macam orang terjatuh dalam telaga yang sangat dalam, nak tarik dia naik ke atas darat itu bukan senang. Begitu juga orang yang telah terjebak di dalam syirik. Sebahagian daripada bentuknya mengagungkan individu. Ada. Hak sehari dua ni pun berlaku. Kepercayaan yang bukan-bukan. Sehari dua ni, seminggu dua ni berlaku kepanasan yang luar biasa dalam negara kita. Tiba-tiba mari seorang individu daripada luar, terus je tu hujan turun. Tengoklah kita. Sebab Syekh ni, itu macam saya sebutlah, ramalan kaji cuaca pun sama, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Secara kebetulan hujan turun, orang tu pula mari.
Dia kata tu. Ini punca apa dia boleh timbul idea macam tu, pandangan macam tu? Kerana ada fanatik, ada ta'assub. Walaupun benda tu berlaku secara kebetulan. Berlaku secara kebetulan. Kerana dididik daripada awal untuk fanatik, untuk ta'assub kepada individu ataupun kepada kumpulan. Okey, terus. Rasulullah SAW menjelaskan tentang tauhid secara jelas dan memberi amaran keras agar umat Islam tidak terjebak ke dalam syirik tanpa mengira apa bentuk sekalipun syirik tersebut. Setiap perintah baginda SAW berkaitan dengan tauhid dan larangan baginda berkaitan dengan syirik adalah bertujuan untuk menjaga tauhid itu sendiri. Rasulullah SAW mengambil langkah awal dengan menegah wasilah yang boleh mengundang kepada syirik dalam kalangan umat Islam. Antaranya ialah A. Menegah keterlaluan dalam memuji Rasulullah SAW. Rasulullah ni memang kita disuruh kita puji sebagai tanda penghormatan dan juga kasih sayang kita kepada Rasulullah. Sebab tu dalam Al-Quran sebut atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah dan juga kepada Rasul. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, secara langsung dia adalah taat kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kamu kasih dan cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutlah aku. Mengikut jejak langkah Nabi, perjalanan Nabi, amalan Nabi, akhlak Nabi, ibadah Nabi, akidah Nabi adalah bukti cinta kepada Allah. Wa man yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul dan mengikut jalan bukan jalan orang yang beriman, setelah jalan tu terang bagi dia, Allah Ta'ala akan palingkan mengikut kehendak jalan yang dia pilih. Berapa banyak ayat-ayat suruh ikut Rasul, suruh hormat Rasul, sayang Rasul. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sentiasa berselawat dan salam kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berilah salam dan selawat kamu kepada Nabi. Suruh selawat. Allah Ta'ala pun selawat, malaikat pun selawat. Orang beriman disuruh selawat. Man shalla alayya marra sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang berselawat kepada aku sekali, Allah Subhanahu wa Ta'ala selawat kepada dia 10 kali. Maksudnya sekali dia selawat, dia memperolehi 10 pahala. Dalam waktu yang sama, dosa-dosa yang kecil digugurkan oleh Allah. Okey, daripada kesimpulan ayat-ayat Quran yang kita baca, hadis-hadis yang kita baca tadi, Allah Ta'ala suruh hormat Rasulullah, sayangi Rasulullah. Rasulullah pun sebut Allah Ta'ala ni perintahkan supaya berselawat kepadaku. Tetapi di dalam menyayangi Nabi, mencintai Nabi, kita dilarang cinta sampai peringkat ghulu dan melampau. Sebab tu mari hadis di bawah ni kita baca, la taturuni kama ataratin nasara ala ibn Maryam. Kama ataratin nasara ibn Maryam fa innama ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kamu menyanjung diriku. Tatrauni, menyanjung, mendewa, mengagungkan diriku sebagaimana yang dilakukan oleh orang Nasrani kepada Isa ibnu Maryam. Sesungguhnya aku adalah hambanya. Katakanlah aku ni hamba Allah dan Rasulnya. Orang Nasrani mendewa, mengagung, memuja Nabi Isa alaihissalam terlalu fanatik sehingga menganggap anak Tuhan. Di zaman Nabi Muhammad SAW, bila Nabi Muhammad ni mempunyai akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik, sehingga Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya kamu wahai Muhammad memiliki budi pekerti yang sangat agung.
Para sahabat merasai suasana itu, keadaan itu, akhlak Rasulullah yang dimiliki oleh Rasulullah. Mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Sebab tu mereka kagum sangat penampilan Rasulullah, akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah. Mereka kenal Rasulullah sebelum masuk Islam, zaman jahiliah lagi. Bila dah masuk Islam, Rasulullah tarbiyah, Rasulullah didik mereka jadi orang yang baik. Sejahat-jahat manusia di zaman jahiliah, bunuh orang, belasah orang, minum arak, berjudi hari-hari. Itulah suasana keadaan zaman jahiliah, suka berperang, suka bergaduh. Masyarakat yang pincang, yang rosak sebelum kemunculan dan kelahiran Nabi. Tiba-tiba dah masuk Islam, berkawan rapat dengan Nabi, Nabi baik, ajar akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Akhirnya mereka menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang sebaik-baik manusia, daripada sejahat-jahat manusia tadi, berkawan dengan Rasulullah, jadi sebaik-baik manusia. Sehingga Allah Taala sendiri sebut dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin. Kamu sebaik-baik umat. Bila Rasulullah wafat, tersebarlah tentang maklumat kewafatan Rasulullah ni di Madinah. Jadi Sayyidina Umar ni dia tak boleh terima, sebaik-baik manusia ni macam mana boleh mati? Orang baik boleh mati ke? Dia tak boleh terima peringkat awalnya. Siapa-siapa yang kata Muhammad ini mati, aku akan pancung dengan pedang aku. Dia mula dah nak fanatik tu, ta'assub tu, sampai tak boleh terima kematian. Kerana Rasulullah adalah sebaik-baik manusia. Abu Bakar ni dia tak layan, biarlah nak ceramah, duduk mengamuk di luar ni. Sayyidina Umar, dia masuk rumah Rasulullah, dia tengok kebetulan Rasulullah diselimut oleh Aisyah radhiyallahu anha setelah dia meninggal dunia. Selak kain yang tutup jasad Rasulullah tu, dia tengok confirm dah meninggal. Betul dah meninggal, bukan sebagaimana yang didakwa oleh sebagai orang Rasulullah tak meninggal. Dia keluar, dia ceramah pula sebelah. Dia kata, ya ayuhan nas, wa man ya'budullaha fa innallaha hayyul la yamut. Wahai manusia, barang siapa yang sembah Allah, Allah Ta'ala tetap hidup selama-lamanya, tidak mati. Barang siapa yang sembah Muhammad fa inna Muhammadan qad mat, wa man ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang sembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad confirm telah mati. Lalu dibaca ayat Quran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul, sebagaimana rasul-rasul yang terdahulu. Kalau rasul-rasul yang terdahulu boleh wafat, boleh mati, boleh meninggal dunia, tak mustahil berlaku kepada Muhammad. Dan barang siapa ayat itu menyebut selepasnya, yang jadi murtad berpaling ala aqibaihi falan yadurullaha syai'a. Siapa yang murtad setelah kematian Muhammad, setelah kewafatan Muhammad, dia tidak dapat memudaratkan, tidak boleh memberi sedikit pun mudarat kepada Allah Ta'ala. Nak jadi kafir je, dialah kafir. Nak jadi sesat je, dialah sesat. Dia tidak akan dapat memudaratkan Allah sedikit pun. Ingat, hebat kan jadi kafir ni. Allah Ta'ala rugi kan jadi kafir, jadi sesat ni. Quran dah jelas. Nak jadi kafir dia, Allah Ta'ala tak ambil munafaat dengan orang masuk Islam, dengan berimannya orang. Semua jadi kafir pun Allah Ta'ala tak rugi, tak dapat mudarat. Sayyidina Umar berasa, dia kata, aku seolah-olah tak pernah baca ayat ni, tak pernah jumpa ayat ni, ayat yang mengatakan Muhammad itu sebagaimana rasul-rasul yang terdahulu boleh mati. Seolah-olah tak pernah jumpa ayat ni. Dia dah baca Quran hari, kita setahun sekali bulan Ramadan baru baca, memang tak jumpa. Memang tak perasan ayat itu ada. Dia dah baca Quran hari. Seolah-olah tak pernah jumpa ayat ni, tak pernah baca, sebab kecintaan kepada Rasulullah SAW begitu tinggi, sehingga seolah-olah tak boleh mati Rasulullah ni. Tetapi bila dibaca ayat Quran, dia sedar, tersentak, oh Rasulullah dah mati. Nak ceritanya, fanatik boleh berlaku kepada Nabi-Nabi, termasuk Nabi Muhammad, dan juga orang-orang alim, didewa dan dipuja. Kita memanglah sebagai manusia, kalau orang puja kita, orang hormat kita, sanjung kita, kita seronok. Sebagai pengikut, memang dia seronok jet angkat orang. Pemimpin pula seronok dipuji. Itu di antara sebab punca berlakunya syirik.
kerana daripada ta'assub membawa kepada kesyirikan. Inilah jalan yang dilakukan oleh Rasulullah ni, awal-awal sekat dihalang sebelum berlaku. Okey, terus Rasulullah SAW menegur para sahabat daripada memuji baginda secara keterlaluan, yang kadang-kadang boleh mengundang kepada menyembah baginda SAW itu sendiri. Baginda SAW bersabda dalam hadis riwayat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, "La tudruni kama atratin nasara ibn Maryam, fa inna ma ana 'abduhu faqulu 'abdullahi wa rasuluh." Maksudnya, jangan menyanjungi diriku sebagaimana orang-orang Nasrani bin Maryam. Sungguhnya aku adalah hamba-Nya, ucapkanlah hamba Allah dan Rasul-Nya. Jadi kita jumpa juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Suatu hari Rasulullah ni penghujung usia dia ada pernah kencing malam hari dia nak kencing. Disediakan satu bekas bejana yang dibuat daripada kayu yang berlubang. Jadi dia kencing dalam bekas tu. Dia simpan buah katil dia. Keesokan harinya dia bagi kepada sahabat suruh buang air kencing tu. Sahabat tengok Rasulullah ni tak perasan, dia pergi, dia menyorok, dia minum. Sebab apa? Kerana terlalu cinta dan sayang kepada Rasulullah. Jadi kalau orang tak mengaji hadis ni, orang kata apa yang ada pada Rasulullah ni semuanya bersih, boleh minum, boleh makan. Sebenarnya tindakan beberapa individu yang daripada sahabat itu yang tersilap bukan suatu keputusan, bukan suatu kebenaran. Rasulullah tak pernah benarkan, tak pernah suruh orang minum air kencing dia. Itu dipanggil maghlubul hal, dalam keadaan tak boleh nak kawal diri. Kadang-kadang orang duk mengaji tu, bila pernah seorang dua daripada kalangan sahabat buat, dia jadikan itu sebagai panduan. Tengok sahabat ni dalam hadis sahih. Puak-puak Salafi Wahabi tak mengaji, dia tak jumpa hadis ni. Boleh dia kata. Sebenarnya dalam maghlubul hal tidak boleh menjadi keputusan, tidak boleh menjadi hukum, tidak boleh menjadi ukuran. Begitu juga ada dalam peristiwa yang lain. Macam Sayyidina Umar, saya dah cerita, kita dah bincang banyak kali dalam pengajian kita, nak pukul orang yang menangis apabila berlaku kematian kepada keluarga dia. Ada individu, beberapa orang individu dia menangis bila ibu bapa dia meninggal, keluarga dia meninggal, menangis. Sampai kat zaman Sayyidina Umar dia nak tampar. Kamu tak tahu kan Rasulullah kata innal mayyita yu'adzabu bi buka'i ahlihi. Sesungguhnya mayat di dalam kubur diazab dengan tangisan keluarganya. Jadi orang tu bila nak kena belasah dengan Sayyidina Umar, dia confused. Betul ke Umar faham macam tu? Lalu pergi tanya Aisyah. Aisyah masih ada. Aisyah baca wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang dia tidak menanggung dosa orang lain ataupun kesalahan orang lain. Sayyidina Umar silap faham hadis tu. Lalu diperbetulkan oleh Aisyah. Maksud hadis itu, kalau si mati, mayat itu diazab kerana sebelum mati dia wasiat. Kalau aku mati kamu menangis, kamu menjerit, bahawa aku nampak hebat, ada sumbangan kepada masyarakat. Ataupun sebelum dia mati, itulah yang dia buat. Kalau orang mati dia pergi menangis, dia pergi berkatak. Bila dia mati orang ikut cara dia. Sebab tu dia kena seksa. Okey, dalam peristiwa yang lain, Rasulullah pernah memacak pelepah tamar bikuburaini minal ansar, di kubur orang Ansar. Sahabat tanya kenapa buat macam tu? La'allahu an yukhaffafa ma lam yalbisa. Mudah-mudahan mayat di dalam kubur ini diringankan azabnya selama mana pelepah tamar ini masih basah. Jadi tu orang buat pacak bila orang mati tanam pokok lidah ayam kan. Letak apa dia? Batu, pasir, batu bukit, batu sungai. Berzikir sebab ambil sempena hadis tu. Rasulullah buat seorang tu je. Seorang sahabat tu yang meninggal Rasulullah pacak. Bukan setiap mati di zaman Rasulullah ni beribu orang. Bukan semua kubur dia buat. Bila Rasulullah meninggal pula, adalah seorang dua sahabat pergi pacak kepada kubur orang mati. Datang sahabat yang lain, pegang, buang. Yazilluhu amaluhu. Yang menjaga mayat di dalam kubur adalah amalan dia, bukan pelepah tamar ni. Jadi maknanya tindakan segelintir
daripada kalangan sahabat tidak boleh menjadi suatu ukuran untuk kita mengistimbatkan hukum di dalam sesuatu isu. Dia kena, dalam usul fiqh pun kita belajar kan, pandangan individu, beberapa individu daripada kalangan sahabat tidak boleh menjadi hujah seandainya sahabat yang ramai tidak setuju ataupun menentang pendapat tersebut. Yang dikiranya adalah hujah jumhur sahabat, bukan beberapa individu. Okey, terus. Menegak pembinaan bangunan di atas kubur. Rasulullah SAW menegak umat Islam membina bangunan di atas kubur dan menjadikan kubur sebagai tempat perayaan dan juga masjid. Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah menceritakan kepada Nabi SAW yang beliau pernah melihat sebuah gereja di bumi Habsyah dan gambar-gambar yang terdapat dalam gereja tersebut. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, "Inna ulaika idza kana fihim rajul salih famata banaw ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka as-suwara faulaika syirarul khalqi inda Allah yaumil qiyamah." Maksudnya, mereka adalah golongan yang mana apabila orang soleh meninggal, mereka membina masjid di atas kubur tersebut dan membuat patung di situ. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Sebab apa buat kubur atas masjid? Sebab sebagai nak mengingati, nak mengenangkan, nak melepaskan rindu kepada si mati tu. Di samping buat ibadat juga kepada Allah. Sekarang ni ada tak? Ada. Pergi kubur. Dia bukan isu. Kadang-kadang orang tukar apa yang kita maksudkan. Oh, tak pergi. Golongan ini, golongan Wahabi ni larang pergi ziarah kubur. Dia pergi ziarah kubur dengan maksud yang berbeza. Kalau pergi sebagai pujaan, mendewa-dewakan, yang tu tak boleh. Kalau pergi dengan maksud ziarah untuk mengingatkan kita kepada alam akhirat, itu memang sunat. Sebab kan ada hadis kan, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazaruha fa innaha tuzakkirukumul akhirata. Sebelum ni aku larang kamu ziarah kubur. Pergi kubur buat kerja bid'ah khurafat. Dah tak buat dah benda tu, pergi dah ziarah kubur. Dengan menziarahi kubur itu mengingati akan alam akhirat. Yang kedua, berdoa di kubur. Berdoa di kubur minta kepada Allah harus. Yang dibincangkan dalam masalah bid'ah khurafat ini, berdoa minta kepada si mati. Itu isunya. Okey, dua orang pergi ke kubur. Seorang dengan maksud puja kubur, minta kepada orang mati. Seorang lagi pergi ke kubur juga minta kepada Allah. Dia beza tu. Bukan kata sama. Jadi kubur ini tidak ada fadilat, walaupun dalam tu orang soleh. Yang dilarang dalam hadis dan juga pendapat ulama-ulama salaf, pergi dalam maksud memuja kubur kerana di dalamnya dihuni oleh orang yang soleh, yang dipanggil makam-makam tu, ambil berkat di situ, itu ditentang. Adapun pergi mana-mana kubur, walaupun kubur itu bukan orang yang soleh, orang biasa-biasa sahaja, pergi itu sebagai tazkiratun nafsi, maknanya nak bagi peringatan kepada diri sendiri. Hari ni kamu ziarah kubur orang, besok orang ziarah kubur kamu pula, kamu akan mati. Sebab itu di dalam doa kita pergi ziarah kubur, wa inna insyaallahu bikum lahiqun, kami insya-Allah akan menyusuli kamu. Maknanya untuk mengingatkan kita alam akhirat dengan pergi ziarah kubur sebagai satu tazkirah untuk kita, bukan atas tujuan dan maksud memuja kubur. Jadi ada perbezaannya. Okey, terus Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "La taj'alu buyutakum quburan wa la taj'alu qabri 'idan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Maksudnya, jangan jadikan rumah-rumah anda sebagai kubur-kubur dan jangan jadikan kuburku sebagai tempat perayaan. Bersalawatlah ke atasku, sesungguhnya selawat anda itu akan sampai kepadaku di mana saja anda berada. Menegah, mengecat atau mengkafirkan kubur. Cat, hias kubur, tujuannya apa? Ada unsur-unsur nak puja, unsur-unsur mengagungkan
Sedangkan kubur ni tempat tanam mayat. Habis sekadar tu ya. Sebab itu kita kata di antara orang yang paling mulia selepas Rasulullah ni para sahabat. Kita dah mengaji dalam kitab akidah kan. Nabi-nabi yang paling mulia, nabi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad. Umat Nabi yang paling mulia adalah umat Nabi Muhammad. Sahabat Nabi yang paling mulia adalah, walaupun ada hawariyun wa ashab kan, Nabi Isa, Nabi Musa dan sebagainya, adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok di Madinah, Mekah Madinah ni, bagaimana kubur para sahabat. Letak batu je. Tak adalah nak buat binaan canggih, tak ada. Sedangkan mereka di antara manusia yang mulia di sisi Allah. Jadi tujuan nak cat, nak kapur ni sebagai penghormatan untuk mengagungkan si mati yang mungkin di dunia dia ada kelebihan, beberapa kelebihan. Di atas tujuan buat itu, di atas tujuan untuk maksud memuja. Memuja dan mengagungkan. Okey, terus Rasulullah SAW menegah umat Islam mengecat atau mengkafirkan kubur. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menjelaskan, "Naha Rasulullah SAW an yujassasa al-qabr wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi." Maksudnya, Rasulullah SAW melarang mengecat atau mengkafirkan kubur, duduk dan membina bangunan di atasnya. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.